Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 15 Februari 2023. Kita ke berita utama. Petugas kesihatan yang didakwa mahu mengadakan mogok atau unannounced strike susulan kecewa dan tertekan dengan sistem kesihatan negara diminta untuk berfikir dengan lebih matang dan baik. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, mereka yang terlibat juga boleh bersemuka dengannya dan berhubung dengan pegawainya bagi menyelesaikan isu berkenaan. Dalam video berdurasi hampir 2 minit di TikTok itu, beliau turut meminta mereka yang mungkin atau cuba terbabit perlu sedar bahawa tindakan mogok berkenaan tidak menyelesaikan masalah. Beliau yang memahami masalah dan keresahan pekerja sektor kesihatan meminta sedikit masa untuk mencari penyelesaian terbaik dapat dilaksanakan. Baru-baru ini tular kabar angin akan berlakunya mogok dalam kalangan petugas kesihatan khususnya doktor berstatus kontrak dan tetap selepas kecewa dan tekanan dihadapi sistem kesihatan Malaysia. Tiada niat bertanding PRN di mana-mana negeri. Itu jawapan ringkas Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ketika ditanya sama ada beliau akan menawarkan diri untuk bertanding dalam pilihan raya negeri akan datang. Meskipun begitu, beliau akan berusaha gigih dalam apa jua kapasiti bagi memastikan kemenangan berpihak kepada calon-calon Perikatan Nasional. Dalam sesi wawancara eksklusif bersama MMTV hari ini, bekas Menteri Belia dan Sukan itu turut mendedahkan strategi penggunaan logo Gabungan Perikatan Nasional bagi mendepani pilihan raya negeri di Pantai Timur. Menurut beliau, tiada masalah jika menggunakan logo PN di Pantai Timur, memandangkan pengundi di kawasan berkenaan sudah mengenali PN dengan dekat termasuk pengundi di kawasan kampung. Keyakinan yang disuarakan beliau itu disandarkan kepada lanskap PRN Sabah yang menyaksikan kemenangan kepada PN dan parti gabungannya meskipun menggunakan logo PN buat kali pertama. Penjenamaan keluarga Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menelan belanja lebih 62 juta ringgit. Peruntukan itu dikeluarkan sepanjang Ismail menjadi Perdana Menteri ke-9 selama 14 bulan mulai Ogos 2021 hingga November 2022. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armiza Muhammad Ali berkata, jumlah itu mewakili lebih 98% daripada jumlah keseluruhan 62.76 juta ringgit dibelanjakan untuk penjenamaan kerajaan sejak Mac 2020 hingga 30 Januari lalu. Ujarnya, penganjuran program berkaitan penjenamaan semula kerajaan iaitu Kerajaan Prihatin, Keluarga Malaysia dan Malaysia Madani membabitkan peruntukan yang telah dibelanjakan sehingga 30 Januari 2023 sebanyak 62.76 juta ringgit. Menurutnya, hanya satu program Kerajaan Prihatin dilaksanakan semasa pentadbiran Muhyiddin berikutan negara ketika itu dilanda pandemik COVID-19. Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi mengesahkan beliau bakal merebut jawatan Ketua UMNO bahagian Simpang Renggam. Beliau yang juga penyandang jawatan Naib Ketua UMNO bahagian Simpang Renggam mengesahkan tidak akan bertanding sebarang jawatan parti di peringkat pusat dalam pemilihan UMNO kali ini. Ahli Dewan Undangan Negeri macam ini menjelaskan keputusan itu dibuat bagi membolehkan beliau memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pentadbiran di peringkat negeri Johor. Dengan pengumuman tersebut, Onn Hafiz bakal menentang penyandang jawatan Ketua UMNO bahagian Simpang Renggam, Datuk Zakaria Abdullah yang telah menerajui bahagian tersebut sejak 2018. Sebelum ini, ada gesaan daripada beberapa pihak supaya beliau bertanding jawatan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO pada pemilihan kali ini. Mama kami sudah pulang, mana janjinya? Jujur ada yang enak. Anak-anakku yang pintar ini mama buatkan. Jujur ada yang enak. Jujur ada kesukaan kami, enak dinikmati sepanjang hari. Ada Kita kembali lagi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan reman seorang pemilik syarikat pembersihan serta pengurusnya selama 3 hari kerana disyaki mengumumkan dokumen penyata akaun bank syarikat palsu kepada Majlis Bandaraya Seberang Perai.
Individu tersebut merupakan seorang individu bergelar datuk berusia 64 tahun yang merupakan pemilik syarikat serta seorang pengurus berusia 74 tahun. Kedua mereka disyaki mengemukakan penyata bank palsu untuk mendapatkan tender perkhidmatan pembersihan jalan bagi zon Bertam, Seberang Perai Utara bagi tempoh 5 tahun dengan jumlah keseluruhan bernilai 7.97 juta ringgit daripada MBSP. Kes tersebut kini disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan kesemua suspek akan ditahan reman di lokap SPRM Pulau Pinang. 3 individu ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana disyaki terlibat dalam penerimaan rasuah berjumlah kira-kira 15 juta ringgit bagi mendapatkan projek pembinaan sebuah pangkalan di Pahang. Suspek pertama merupakan seorang pengarah syarikat yang melobi projek pembinaan tersebut, manakala 2 lagi suspek yang juga pengarah syarikat pula disyaki meminta serta menerima rasuah yang kononnya akan diserahkan kepada seorang bekas menteri. Ketiga-tiga suspek lelaki berusia lingkungan 40 hingga 50 tahun itu direman kira-kira pukul 8.30 malam semalam selepas hadir memberikan keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Kes disiasat di bawah Seksyen 16(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kita ke berita dunia. 3 maut manakala 5 lagi cedera dalam insiden tembakan rambang di Michigan State University Isnin lalu. Seorang lelaki kulit hitam Anthony Mikre 43 tahun dipercayai memasuki kawasan universiti lalu melepaskan tembakan di 2 lokasi berbeza antara MSU Union dan Berkeley Hall. Suspek berjaya diburu polis ditemui mati berhampiran kampus tersebut setelah menembak dirinya sendiri. Timbalan Ketua Sementara Universiti Chris Rosman memberitahu kesemua 5 mangsa berada dalam keadaan kritikal sedang menerima rawatan di hospital. Motif kejadian masih dalam siasatan dan pihak polis mengesahkan suspek tidak mempunyai sebarang hubungan dengan MSU. Tambahnya, keganasan senjata api adalah perkara biasa yang membimbangkan di Amerika Syarikat di mana senjata api boleh didapatkan dengan mudah dan percubaan untuk mengekang penyebarannya sentiasa mendapat tentangan keras. Tragedi Taufan Gabriel di New Zealand telah meragut sekurang-kurangnya 3 nyawa sejak berlaku pada Ahad. Mayat dipercayai anggota bomba sukarela yang hilang sejak Ahad malam telah dijumpai oleh kru kecemasan berikutan tanah runtuh di komuniti pantai berhampiran Bandar Auckland. Manakala 2 lagi mangsa ditemukan di Hawke's Bay, sebuah wilayah di pantai timur Pulau Utara. Pasukan penyelamat menggunakan helikopter bagi membantu penduduk yang terperangkap di atas bumbung ke lokasi selamat, manakala pesawat tentera digunakan untuk menghantar bekalan penting ke bandar terpencil. Taufan Gabriel melanda New Zealand pada Ahad sebelum membandai pantai timur Pulau Utara menyebabkan jalan antara bandar terputus dan menggelamkan kediaman. Perdana Menteri New Zealand Chris Hipkins berkata Taufan Gabriel yang melanda Pulau Utara itu sebagai fenomena cuaca yang tidak pernah dilihat sebelum ini dan mengisytiharkan darurat yang ketiga dalam sejarah New Zealand. Beralih ke berita ekonomi. Rakyat Malaysia berpeluang memiliki kenderaan elektrik EV pada harga berpatutan. Ekoran syarikat automotif tempatan dijangka mengeluarkan kereta tersebut dalam tempoh 3 ke 4 tahun lagi. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri memaklumkan satu perbincangan bersama pengeluar kereta tempatan untuk mengeluarkan kenderaan berkenaan pada harga berpatutan sedang dijalankan. Bagaimanapun, harga sebenar kereta EV tempatan berkenaan tidak dimaklumkan memandangkan ia masih dalam perbincangan. Pengarah Kanan Pembangunan Industri MITI Datuk Hanafi Sakri berkata, perbincangan menghasilkan EV mampu milik itu melibatkan kementerian bersama Proton Holdings Berhad dan perusahaan automobil kedua Sdn Bhd Pro 2. Menurutnya, pengeluaran kereta EV oleh kedua-dua syarikat berkenaan mampu membantu kerajaan memenuhi sasaran 15% EV termasuk hybrid daripada jumlah keseluruhan industri sektor automotif menjelang 2030.
Kita ke berita seterusnya. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA berada di landasan untuk merealisasikan sasaran 70 bilion ringgit bagi pelaburan berkaitan digital sejajar dengan strategi rangka tindakan ekonomi digital Malaysia yang menggariskan usaha dalam mencapai aspirasi My Digital. Pusat data terkenal dan projek penghosan data diluluskan termasuk Bridge Data Centres Malaysia, Sdn Bhd, oleh China bersama Byton dan Sistem Sdn Bhd serta syarikat senarai awam Malaysia YTL Power International Berhad mencari bukti kesediaan Malaysia kepada lebih banyak projek pelaburan digital. Pengarah Eksekutif Pembangunan Perkhidmatan MIDA Zaidah Abdullah berkata, penerima gunaan digital dalam kalangan perniagaan di negara ini semakin pesat walaupun ia masih rendah dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana disebabkan kekangan seperti kos teknologi dan ketiadaan strategi digital. Pelaksanaan ini bertujuan memudahkan peserta industri dalam usaha transformasi digital untuk mengurangkan jurang digital antara PKS Malaysia dan syarikat multinasional. Kita ke berita sukan. Malaysia menjinakkan Emirat Arab Bersatu UAE 5-0 sekaligus melakar kemenangan pertama di kejohanan badminton berpasukan campuran Asia bagi kategori kumpulan B di Stadium Pameran Dubai malam semalam. Perseorangan lelaki negara Lee Jizia berjaya menyumbang mata pertama selepas menundukkan Barat Latish 21-12, 21-15. Sebelum Goh Jingwei menambah mata kedua buat Malaysia menerusi kemenangan ke atas Madhumita Saundra Pandian 21-0, 21-7 dalam acara perseorangan wanita. Mata ketiga Malaysia disumbangkan oleh beregu lelaki negara Teo Ee Ying yang melakar kemenangan ke atas Dev Aw Yapan Diren Aw Yapan 21-11, 21-13 sebelum beregu wanita. Perli Tan M. Tina menyumbang mata keempat dengan menewaskan Sanika Dawan Guraftabia Khan 21-9, 21-8. Pasangan beregu campuran Tian Kan Meng Lai Penjing melengkapkan mata kelima buat negara menerusi kemenangan ke atas Dev Vishnu Aina Kanton 21-10, 21-9. Malaysia bakal menentang Kazakhstan untuk aksi kedua pada jam 9 malam ini sebelum bertemu dengan India bagi penentuan gelaran juara peringkat kumpulan Jumaat ini. Bekas Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin sah dilantik sebagai ahli lembaga pengarah klub Johor Darul Takzim serta penasihat Belia Johor berkuat kuasa serta-merta hari ini. Pemilik GDT Duli Yang Amat Mulia Major Jeneral Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor mengesahkan perkara itu menerusi laman media sosial rasminya dan turut dibalas oleh Khairi seolah-olah memberi bayangan bersetuju dengan tawaran yang diberikan. Tunku Ismail dalam kenyataannya mengulas bahawa pengalaman luas Khairi dalam pelbagai bidang di negara ini akan memberikan nilai tambah kepada pembangunan belia serta kemajuan bola sepak Johor. Pelantikan ini juga pastinya bakal menjadi satu lagi dimensi baharu buat juara Liga Super 9 kali itu untuk mengharungi musim akan datang yang bakal bermula 24 Februari 2023. Dalam perkembangan lain, hari ini merupakan hari pertama Khairi bersiaran ke udara mengendalikan segmen Backpast Hope Hot FM bersama dengan rakan penyampai Johan dan AG. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 16 Februari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.